Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-138 pelaksanaan PKPP. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Dan semalam PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,612 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,017 anggota. Task Force telah membuat 42,961 pemeriksaan bagi memantau pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,298 pasaraya, 4,520 restoran, 1,132 kilang, 1,874 pasar tani dan pasar awam, 2,852 tempat ibadah serta 1,215 tempat riadah telah diperiksa semalam. Polis telah pun menahan seramai 857 individu di atas kesalahan engkar PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 847 individu telah dikompaun, manakala seramai 10 diberikan reman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP semalam termasuklah 196 individu yang tidak memakai pelitup muka, 183 aktiviti di pusat-pusat hiburan, 175 kerana gagal menyediakan peralatan dan merekodkan butiran diri, 172 yang berkaitan dengan penjarakan sosial, manakala 53 mengenai premis lebih masa tanpa kebenaran dan 78 kes-kes lain. Jadi nampaknya isu pelitup muka masih lagi merupakan isu yang besar kerana ramai yang masih gagal untuk mematuhi SOP asas ini, selain daripada SOP asas penjarakan sosial. Dan begitu juga dengan premis-premis perniagaan yang masih gagal menyediakan peralatan ataupun untuk merekodkan butiran diri. Masih banyak lagi. Jadi Task Force, seperti saya katakan, akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan akan mengambil tindakan kepada individu, malah kepada premis-premis perniagaan sekalipun yang gagal mematuhi SOP PKPP yang telah pun diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Mengenai Ops Benteng yang melibatkan agensi-agensi beruniform di kawasan sempadan, agensi ini masih mengawal ketat kawasan sempadan negara secara bersepadu bagi memastikan sempadan negara tidak dibolosi oleh parti yang datang, yang masuk ke negara kita secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 51 parti serta berjaya merampas 2 kenderaan darat. Sebanyak 314 sekatan jalan raya Ops Benteng dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 240 SJR ataupun sekatan jalan raya oleh PDRM, 65 SJR oleh ATM, manakala 9 SJR oleh AKSEM. Pada waktu ini, seperti saya sebutkan tadi, walaupun terdapat 51 tangkapan, tetapi fokus kita bukan setakat menangkap, tetapi juga untuk mengusir keluar parti-parti ini supaya tidak menyusahkan pihak penjara dan depo, terutamanya kerana kedapatan parti ini yang membawa virus
COVID dan akhirnya telah menjangkiti banduan-banduan di dalam penjara ataupun di dalam depo tahanan. Jadi sebab itulah kita memfokuskan kepada pengusiran. Itu lebih baik supaya dia tidak masuk langsung ke dalam negara kita. Mengenai sanitasi awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 10,769 operasi yang merangkumi 136 zon. Semalam sebanyak 18 zon sanitasi yang meliputi 3 zon merah, 6 zon kuning dan 3 zon hijau di 9 buah negeri, iaitu Melaka 3 operasi, Pulau Pinang, Terengganu dan Sabah 2 operasi, Sarawak, Negeri Sembilan, Perak dan Labuan 1 operasi, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 5 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 105 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 179 anggota PBT ataupun pihak berkuasa tempatan dan 6 agensi lain. 14 jentera JBPM ini, Jabatan Bomba ini, turut digunakan dalam operasi sanitasi awam. Saya sebutkan semula setiap hari sanitasi awam ini kerana masih ada orang menganggap yang kerajaan tidak melakukan sanitasi awam seperti ini. Ada keluar dalam video yang viral mengatakan kerajaan tidak melakukan sanitasi berbanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Jadi kita nak buktikan bahawa setakat hari ini dah lebih daripada 10,000, hampir 11,000 sanitasi dilaksanakan di kawasan awam seperti di pasar, bangunan-bangunan awam dan sebagainya. Mengenai kuarantin wajib, sejak 24 Julai hingga 23 Oktober 2020, seramai 54,934 individu telah pulang ke tanah air memasuki pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 8,836 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 65 hotel serta 7 premis-premis lain di seluruh negara, iaitu pusat-pusat latihan dan institusi pengajian tinggi swasta. 381 individu telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan, manakala 45,717 telah pun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Selangor yang bermula 14 Oktober sehinggalah 27 Oktober 2020. Walau bagaimanapun, setakat ini penilaian risiko yang dijalankan oleh anggota Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati masih terdapat lokasi yang berisiko tinggi bagi penularan COVID-19, sama ada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga negeri Selangor. Mengambil kira penilaian risiko terhadap penularan wabak ini, maka hari ini kerajaan bersetuju untuk melanjutkan Perintah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor selama 14 hari lagi, bermula 27 Oktober sehingga 9 November 2020. SOP-nya adalah SOP yang telah pun diumumkan sebelum ini. Di Sabah, situasi di Sabah. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar di Taman Khazanah Indah dan Pansapuri Mutiara Kasih, Lahad Datu serta Felda Umas, Kalabakan, Sabah, bermula 13 Oktober
2020 sehingga 26 Oktober 2020. Kementerian Kesihatan masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk dan sehingga hari ini masih terdapat peningkatan kes positif dikesan di kalangan penduduk di ketiga-tiga lokasi tersebut. Sehubungan dengan itu, di atas cadangan MKN Sabah dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPD di Taman Khazanah Indah dan Pangsapuri Mutiara Kasih, Lahad Datu serta Felda Umas, Kalawakan Sabah selama 14 hari lagi bermula 27 Oktober 2020 sehingga 9 November 2020. SOP-nya sama seperti yang diumumkan dulu, iaitu di segi kawalan pergerakan, keluar masuk dan sebagainya. Cuma ada pindaan sikit, iaitu ada sedikit kelonggaran, iaitu kedai runcit dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 6 petang, yang bertujuan memberi peluang kepada penduduk untuk membeli barang keperluan asas. Saya dah sebutkan, biasanya kalau bantuan daripada kerajaan adalah bantuan berbentuk makanan. Tetapi keperluan bayi, susu bayi misalnya, tidak dibekalkan. Diapers ataupun lampin bayi tidak dibenarkan. Dan perkara ini merupakan keperluan. Jadi sebab itulah kita membenarkan pembukaan kedai runcit di kawasan tersebut supaya penduduk boleh keluar untuk membeli barang keperluan lain selain daripada makanan. Walau bagaimanapun, kebenaran keluar hanya dari rumah ke kedai-kedai runcit dan balik ke rumah. Sidang hari ini juga mendengar pembentangan sidang khas hari ini, sidang khas MKN hari ini seperti biasa. Mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di Taman Mesra dan Taman Mawar, Sandakan, Sabah. Mengambil kira peningkatan kes di dua lokaliti ini, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat ataupun PKPD di Taman Mesra dan Taman Mawar, Sandakan, Sabah bermula pada 28 Oktober 2020 sehingga 10 November 2020. PKPD di kedua-dua lokaliti ini merangkumi 5,100 unit rumah yang melibatkan seramai 22,500 orang penduduk. SOP PKPD di sini sama juga dengan SOP PKPD yang telah pun diumumkan di tempat-tempat lain. Jadi setiap PKPD mempunyai SOP yang sama. Cuma saya sebutkan tadi bahawa kelonggaran untuk membeli barang di kedai runcit di kawasan kampung, di kawasan taman dibenarkan. Bermakna kita benarkan pembukaan kedai-kedai runcit. Yang lain sama. Tidak boleh keluar daripada rumah untuk perkara lain. Barang keperluan lain akan koordinasikan oleh pihak bencana negeri, pusat bencana negeri, ya, yang lain-lain itu sama, ya. Dan pihak Kementerian Kesihatan pastinya akan mengadakan ujian ataupun swab test secara bersasar kepada penduduk-penduduk di kawasan yang berkaitan. Semua yang melibatkan aktiviti sosial, sukan dan sebagainya tidak dibenarkan di kawasan PKPD. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, lebih detail, bolehlah melayari website MKN. Sidang hari ini juga mendengar pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berhubung kes peningkatan COVID-19 di dalam kalangan warga asing di zon nilai. Selepas nilai Negeri Sembilan, nilai Negeri Sembilan. Selepas mendapat nasihat daripada KKM
dan mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di lokaliti ini, Sidang Khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Zon Nilai Negeri Sembilan yang berkuat kuasa pada 28 Oktober 2020 sehingga 10 November 2020. SOP bagi PKPB adalah sama seperti PKPB yang diumumkan sebelum ini. Bagaimanapun saya sebutkan secara ringkas, antaranya ialah semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi, aktiviti sosial tidak dibenarkan, aktiviti sukan dibenarkan seperti yang seperti yang terkandung dalam SOP sukan di bawah PKPB, dan bolehlah merujuk kepada website Kementerian Belia dan Sukan. Aktiviti di masjid dan surau tidak dibenarkan kecuali laungan azan dan solat 5 waktu. Kita benarkan, tetapi tertakluk kepada SOP dan jumlah yang ditentukan oleh pihak berkuasa agama negeri. Seperti kita tahu bahawa perkara yang berkaitan dengan agama adalah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri lah yang akan menentukan. Seperti saya kata tadi, aktiviti sukan tidak dibenarkan, aktiviti dalam masjid dan surau tak dibenarkan, seperti ceramah, tazkirah. Walau mana pun cadangan-cadangan ini akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Tapi sebelum ini, inilah SOP-nya, dan kita harap kita mendapatkan penjelasan segera daripada pihak berkuasa agama negeri supaya dapat diumumkan, bukan oleh saya sekalipun, segera diumumkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Selain daripada itu, Sidang Khas juga bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Putra Point Nilai. Terdapat 2 lokaliti tempat tinggal pekerja asrama di Putra Point Nilai yang dikesan menyumbang kepada peningkatan kes positif COVID-19, iaitu yang pertama ni Jalan BBN 1-7B dan Jalan BBN 1-7F serta Jalan BBN 1-2E. PKPD di Putra Point merangkumi Jalan BPN 1-7B, Jalan BBN 1-7F dan Jalan BBN 1-2E akan mula berkuat kuasa pada 28 Oktober 2020 sehingga 10 November 2020. Pelaksanaan PKPD ini adalah bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. SOP PKPB dan SOP PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini dan bolehlah melayari website NKN untuk maklumat lebih lanjut. Jadi itu sajalah. Nampaknya semakin hari semakin banyak PKPB dan lokaliti PKPD telah dilaksanakan. Ini menunjukkan bahawa kes masih lagi belum menurun. Kes lebih banyak di kawasan-kawasan tertentu, di negeri-negeri tertentu. Jadi sebab itulah saya sentiasa ingatkan, jaga kita, patuhi setiap SOP yang dikeluarkan, amalkan kawalan kendiri, dan saya merayu kepada semua pemimpin-pemimpin komuniti, jagalah, nasihatlah, didiklah komuniti di bawah jagaan masing-masing. InsyaAllah, jika kita semua bekerjasama, kita semua berganding bahu untuk memerangi COVID-19 ini, saya yakin kita akan menang. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Terima kasih. Saya rasa
Okay, Datuk Seri, saya Hasnah daripada Bernama. Saya nak tanya, ada dakwaan mengatakan bahawa ada setengah individu yang menyalahgunakan surat kebenaran bekerja daripada majikan untuk pergi berjalan-jalan pada waktu hujung minggu, melanggar arahan PKPB. So, mungkin ada komen sikit mengenai hal ini. Surat arahan kebenaran majikan, kebenaran bekerja majikan hanyalah untuk kerja, tujuan bekerja. Mana-mana yang tidak bekerja di rumah, mereka bekerja di pejabat ataupun di kilang-kilang, industri dan sebagainya. Jadi tujuan surat ini supaya membolehkan mereka mudah melalui Sekatan Jalan Raya supaya boleh diberikan pelepasan untuk mereka bekerja. Sebenarnya pihak polis telah bersetuju untuk mewujudkan laluan khas kepada pekerja-pekerja yang mempunyai kad pekerja ataupun surat kebenaran majikan, malah kenderaan-kenderaan pengangkut barangan untuk membawa produk-produk yang berkaitan dengan perkilangan. Disediakan laluan khas supaya mereka dapat mendapat laluan mudah supaya tidak jam, terperangkap di dalam traffic jam. Begitu juga dengan frontliners juga diberikan laluan khas ini. Jadi ini untuk bekerja. Surat kebenaran ini untuk bekerja, untuk digunakan untuk bekerja. Bukan untuk bercuti, holiday di hujung minggu dan sebagainya. Dan pihak polis sebenarnya boleh mengambil tindakan tegas kepada mereka yang menyalahgunakan surat ini untuk kegunaan lain selain daripada tujuan untuk bekerja. Jadi kita serahkan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang menyalahi surat yang dibenarkan untuk bekerja ini. Okey? Datuk Seri, saya Hayati daripada Bernama. Terdapat satu screenshot yang telah tular ketika ini yang memaparkan yang tular ketika ini yang memaparkan perbualan kononnya Datuk Seri dan rakan dalam kabinet yang lain akan mencadangkan pembubaran parlimen. Komen Datuk Seri mengenai perkara ini? Saya tak boleh senyum, saya tak boleh gelak pun ya. Serius. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat berbagai-bagai cerita yang tidak benar disebarkan. Pernah satu ketika ucapan saya telah diedit yang melibatkan kebenaran rakyat Singapura memasuki Malaysia, diedit. Ucapan saya sewaktu saya membuat PC diedit. Sedangkan ramai yang dengar ucapan saya, tapi yang tak dengar percaya kepada video yang diedit tersebut. Jadi banyak perkara-perkara yang berlaku setiap hari yang bertujuan untuk mengelirukan orang ramai. Suka saya maklumkan, sepatutnya saya tak boleh maklumkan. Suka saya nyatakan bahawa tadi memang ada mesyuarat khas kabinet. Perkara mengenai pembubaran parlimen tidak dibincangkan pun di dalam kabinet hari ini. Jadi walaupun saya tak boleh sebutkan, tapi untuk menjawab perkara tersebut, ianya tidak dibangkitkan dan tidak dibincangkan. Jadi kadang-kadang cerita-cerita yang seperti ini, saya harap kita semua menapis dengan baik, jangan terima bulat-bulat. Okey, terima kasih. Kalau tiada, tak ada ya? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.